Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha penyelaras kuliah duha barisan ahli jawatan kuasa, seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, memberkati majlis kita, mengampunkan dosa-dosa kita, memberikan keikhlasan kepada kita, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keberkatan majlis kita pada hari ini dikurniakan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, dan semua orang yang ada hak atas kita. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala kita akan sama-sama menyambung pembacaan kita daripada hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insya-Allah taala kita akan sambung pada hadis yang ke-35 35. Terkejut ya? Yang peliknya, yang terkejut orang perempuan, orang lelaki tak terkejut. Sebabnya apa? Sebab dia pun nunggu hadis pun tak ingat. Dia pun nunggu hadis pun tak ingat, apa pun tak tahu. Okey? Baik. Jadi insya-Allah taala kita tengok hadis yang ke-35. Al-hadithu al-khamisu wa thalathun. Al-hadithu al-khamisu wa thalathun. Hadis yang ke-5 dan 30. Artinya hadis yang ke-35. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Atau kama qala wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadisnya agak panjang tuan-tuan, tapi kita cuba insya-Allah. Tapi hadis ini masya-Allah luar biasa sekali pelajaran ataupun nasihat dan ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ini kita sama-sama lah tuan-tuan ambil berat tentang pesanan Nabi ini, kerana ini sangat penting. Pertamanya agar kita tidak terlepas pandang lalu mengakibatkan kita melakukan dosa besar dalam keadaan kita tak sedar, ataupun manusia itu terlupa atau tertipu dengan amal solehnya, lalu dia melakukan beberapa dosa yang akan kita sebutkan nanti dengan beranggapan dia tetap masih adalah orang soleh, sedangkan dia telah melanggar beberapa kriteria ataupun sikap-sikap atau sifat-sifat yang amat besar dipandang oleh Islam. Jadi perkara ini bila kita tahu, kita berusaha bersama-sama untuk kita jauhinya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk kita meninggalkannya. Amin. Baik, hadirin semua, hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala.
daripada Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Ini dah kali yang ke-10 dah ni. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Okay. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan meridai kita semua, amin. Telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bunyi pun tuan. Baru cuti 2 minggu, ya ingat semua dah. Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi pesan apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? La tahasadu. Janganlah kamu saling berhasad. Depan ni ada kosong lagi. Depan tu ada kosong lagi. Depan sekali. Ada 2 orang tak datang. Makcik tu mana tak datang ini? Depan sekali. Nanti kalau ada yang datang lagi, suruh ke depan. Depan tu kosong banyak lagi. Ada 3 tempat. Baik. Baginda menyatakan la tahasadu. Janganlah kamu saling berhasad sesama kamu. Apa itu hasad? Tuan-tuan, Nabi kata dalam hadis yang lain, sesungguhnya telah merebak kepada kamu penyakit yang merebak kepada umat sebelum kamu, yaitu penyakit hasad. Apa itu hasad, tuan? Hasad ini terjemahan yang pertama yaitu apa? Yaitu mengharapkan nikmat yang ada bagi orang lain hilang. Tetapi Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, beliau pula menyebutkan membenci nikmat ada dekat orang itu juga hasad. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila dia benci dekat nikmat tu pada orang, dia akan harapkan hilang nikmat itu. Betul? Betul tak? Okey, hadirin semua, maka hasad ini penyakit hati. Penyakit hati. Yang hantar santau tu cerita lain, itu dosa lain. Dia sihir, itu dosa lain. Dalam hatinya ada rasa benci. Kenapa dia boleh dapat itu? Kenapa dia dapat anugerah itu? Kenapa dia dapat rezeki itu? Faham? Rasa benci dan tak suka dengan nikmat yang orang itu dapat. Itu dinamakan hasad. Hasad itu penyakit yang ada dalam hati. Dan penyakit hasad ni tuan-tuan, penyakit hasad ini adalah penyakit yang amat sukar untuk dilawan kerana dia itu adalah tabiat nafsu seseorang. Tetapi ia tetap boleh dilawan dan ia tetap boleh dibaiki untuk membaiki penyakit hasad ini. Hasad itu dia tak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Dan nanti sampai ke tahap dia nak nikmat orang itu hilang daripada dia. Setelah hilang nikmat itu, baru dia puas. Puas hati aku. Nampak? Puas hati aku. Hadirin semua, kita kena ingat, penyakit hasad ini adalah penyakit hati dan dosanya adalah dosa besar. Itu yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Kadang-kadang orang tertipu dengan sembahyangnya, dengan baca Quran yang banyak, tapi hatinya penuh dengan hasad. Dia sedang melakukan dosa besar meskipun dia banyak buat amal soleh. Soalan saya kepada tuan-tuan semua, dan saya memang suka tanya soalan kan, supaya mengelakkan orang tidur. Hadirin semua, meninggalkan larangan dengan buat taat, mana lebih penting? Dua-dua penting. Ya, jawapannya meninggalkan larangan. Oleh itu, menjauhkan diri daripada hasad itu perlu diambil perhatian. Berbanding dengan memperbanyakkan solat sunat. Tapi solat sunat kena buat. Maknanya ambil berat itu untuk dihilangkan. Dan hasad itu sifatnya ada dalam hati manusia. Tuan-tuan semua, maka untuk kita hilangkan sifat hasad, maka dalam hadis ni saya ada tema dia, tuan-tuan. Tema yang saya rasa kita kena sentiasa ulang tema itu, iaitu yang ini. Wa kunu
ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Maknanya apa? Dah jangan ada hasad. Jadi kamu hamba Allah yang bersaudara. Faham? Jadilah orang yang bersaudara. Ya kan? Jadilah orang yang bersaudara. Jadilah orang yang bersaudara. Baik, saya tak boleh hasad dekat Dr. Zulkifli Al-Bakri sebab dia naik Menteri Agama, saya tak dapat Menteri Agama. Saya tak boleh hasad, tuan-tuan. Saya tak boleh hasad. Okay? Kerana dia memang layak dekat jawatan itu. Okay? Hadirin semua, jadilah orang itu bersaudara. Tengok orang tu dapat lebih, alhamdulillah kita. Aku dengan dia saudara se-Islam. Dah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu dengan semua hamba Allah saudara, jangan hasad dengki. Ya? Jangan ada rasa tengok orang lain, rasa benci ataupun tak nak nikmat itu ada kat dia. Sama ada orang itu mendapat nikmat jawatan, orang itu mendapat nikmat harta, orang itu mendapat nikmat anak-anak, orang itu mendapat nikmat ilmu, orang itu mendapat nikmat pujian. Kita jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dah, kita akan hidup tenang, aman dan damai. Satu. Jadi tuan-tuan, penyakit pertama yang Nabi ingatkan kepada kita semua apa dia? Jangan saling berhasad di kalangan manusia. Ia akan merosakkan dan memecahkan sendi-sendi dan hubungan silaturahim di kalangan manusia. Ini pesanan Nabawi tuan-tuan, ianya sangat penting. Oleh itu kalau tuan-tuan nampak ada orang dapat nikmat lebih daripada kita, ada orang ada kedudukan lebih daripada kita, tuan-tuan pujilah Allah Subhanahu wa taala yang melebihkan pemberiannya atas siapa yang dikehendakinya. Kerana orang yang berhasad hakikatnya dia bukan benci orang itu, tetapi orang yang berhasad hakikatnya dia tidak redha di atas percaturan Allah membahagi-bahagikan sesuatu kepada hamba-Nya. Okey? Dia tak suka kenapa kawan ni umurnya sama dengan aku dah 75 tahun tapi dia sihat, aku tak sihat. Nampak tak? Akhirnya dia geram, dia masukkan racun tikus dalam air mineral kawan tu. Dia kata padan muka biar dia sakit macam aku sakit. Tak boleh. Hadirin semua, tak boleh. Maka orang Islam bila melihat nikmat ada pada orang lain, dia boleh minta kepada Allah nikmat yang sama. Tapi dia tak boleh mengharapkan nikmat itu hilang. Okey. Ustaz, boleh tak kalau saya berusaha dapat lebih daripada dia? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Kawan tu pandai. Kawan tu pandai, sekolah asyik nombor 1 saja. Dia pun belajar sungguh-sungguh supaya dapat lebih nombor 1, iaitu 4-0. Atas 1-0. Baik, hadirin semua. Boleh jawapannya. Ustaz, dia punya aset ada 1 juta. Boleh tak saya nak kerja sungguh-sungguh dapatkan 2 juta? Boleh, buat atau pulang. Selama kamu tidak mengharapkan nikmat kawan tu hilang. Kamu sailang projek dia, kamu fitnah dia, kamu jatuhkan perniagaannya, kamu jatuhkan maruah dia, yang itu tak boleh. Okey, kamu buat kerja kamu sampai melepasi dia, tak apa. Tapi membenci dia, mengharapkan nikmat itu hilang, itu namanya hasad. Apa kesan orang hasad? Yang pertama, orang hasad itu akan dimakan segala amal solehnya dengan begitu cepat dan banyak. Nabi SAW bersabda dalam hadis, kata Nabi SAW, innal hasada la ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Sesungguhnya hasad itu akan memakan segala kebaikan-kebaikan manusia sebagaimana api itu memakan kayu. Api itu bakar kat kayu. Macam mana cepatnya api itu makan kayu, begitulah cepatnya hasad memakan kebaikan. Amal soleh yang dilakukan. Benar, itu amal soleh daripada hasad. Dah. Boleh tak? Jadi pesanan pertama boleh tak? La tahasadu. Jangan kamu berhasad. Jadi tuan-tuan, kalau ada rasa je tengok orang tu lebih, tolak cepat-cepat. Tolak cepat-cepat. Apa yang kita tak mampu boleh dimaafkan. Tapi kalau dah jadi sikap dan sifat kita, itu sudah bahaya. Okey, dan orang yang hasad dia tak akan pernah berjaya di dalam hidupnya. Kerana apa? Hidupnya sentiasa tak puas hati. Okey. Jadi tuan-tuan tengok semua orang yang ada kelebihan, tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan, ini saudaraku se-Islam. Dah.
Dah tuan. Okey? Dah. Baik, selesai. La tahasadu, jangan kamu saling berhasad dengki. Wala tanajashu, ini pun larangan juga, tuan-tuan. Okay. Tapi yang ini, larangan ini ada dalam muamalat, dalam perniagaan. Apa terjemahan tuan-tuan dia tulis apa? Wala tanajashu, iaitu apa? Janganlah kamu menaikkan suatu harga barangan yang dijual supaya orang yang beli tak dapat. Orang tu nak beli tak dapat, dia sengaja tak nak jual. Mungkin dia nak jual dekat satu kaum atau satu puak atau satu kawan, tapi dia tak boleh suruh kan. Jadi dia letak, dia kata harga mancis tu 50 sen, tuan-tuan. Tapi bila orang tu datang nak beli, dia kata RM1. Tapi tujuan dia naikkan itu bukan nak untung lebih. Dia tujuan nak naikkan tu nak memudaratkan pembeli. Faham tak? Dia sengaja, dia memang tak nak pun. Jadi nak menyusahkan orang supaya orang tak dapat beli. Dengan cara apa? Dia naikkan harga supaya orang itu termudarat, tak dapat membeli barang. Jadi Nabi SAW, tuan-tuan, menyebutkan Allahumma salli wa sallim alaihi, iaitu tuan, Nabi anjurkan kepada manusia jangan mudaratkan pembeli dengan cara kamu menaikkan harga barang agar dia tak dapat beli. Tapi menaikkan barang untuk dapatkan untung tak apa, kerana memang jual beli nak untung. Kedai Haji Rahmat jual apa? Jual emas topeng muka, RM2. Kedai Haji Rahmah, tadi Rahmat dia Rahmah, tuan-tuan, dia jual RM2.5. Dia jual tu memang dia nak untung lebih, sebab semua orang sekarang ni nakkan topeng muka. Ada semua nakkan topeng muka. Dia jual RM2.5, memang dia nak untung sebab dia tahu belian tinggi, keperluan tinggi, tak apa. Tapi tuan-tuan, dia beli memang dah tinggal sikit. Dia bukan bos, contohnya takkan nak suruhkan barang, dia kena letak juga. Tapi bila orang tu datang, pakcik berapa? RM5.5. Mahirnya. Nak ke tak nak? Tak nak balik. Oh, jarang. Sedangkan orang itu memerlukan barang. Nampak tak? Menaikkan harga untuk memudaratkan pembeli dengan tujuan itu adalah larangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia jual, tak nak jual kerana sentimen tertentu. Dia kata kalau orang ni datang, jangan jual, dia tak dapat malu. Okey, pasal barang itu supply-nya dia saja. Nampak tak? Jadi Nabi tak benarkan itu dilakukan. Kerana apa? Akan nanti mengakibatkan permusuhan dan persengketaan di kalangan manusia. Jangan, sama saja. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ihsan, kasih kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wala tabaghadu. Maknanya apa? Tolong ambil perhatian yang ini, tuan-tuan. Ini sangat penting. Apa dia? Jangan saling benci membenci. Faham tuan? Pak ni payah, tuan-tuan. Bukan payah macam mana. Lagi tuan-tuan, suasana politik ni tukar. Masa kawan tu naik, kita benci. Masa kawan tu turun, orang tu pula benci. Nampak tuan? Betul? Hadirin semua, kita kena ingat, selama dia adalah Muslim, akhul Muslim, kata Nabi, jangan saling membenci. Wala tabaghadu, jangan saling benci membenci. Selama dia seorang Muslim, hamba Allah Azza wa Jalla, salat 5 waktu sehari semalam, zakatnya ditunaikan, dia Islam. Jangan letakkan kebencian kepada orang Islam di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sikap benci-benci, dulu dia EJK masjid, lepas tu tertolak jadi EJK masjid, sampai sekarang dia simpan dendam dengan EJK yang baru. Jangan.
Sekali dia ambil parking ustaz tu musuh dia sampai sekarang. Dia tak nampak ada R dekat situ. Tak ada lah tadi. Hadirin semua, jangan simpan. Tuan-tuan, anggap dia salah, tersilap, tak nampak. Dah. Wala tabaghadu, jangan jadikan permusuhan dan kebencian. Apa akan jadi? Kalau adanya permusuhan dan kebencian di kalangan kamu, kamu telah menjadikan hubungan saudara yang diikat oleh Islam itu terputus. Satu. Dan sikap benci sesama Islam adalah sikap yang buruk dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, iaitu dalam pandangan Islam, kerana sikap membenci akan melahirkan permusuhan. Bila melahirkan permusuhan, apa yang berlaku? Manusia tidak akan mengambil musuh yang Allah sebutkan musuh sebagai musuh, tetapi mengambil saudara sebagai musuh. Siapa musuh di sisi orang beriman? Setakat kalau kita buka Quran tuan-tuan, setakat kita buka Quran, setakat saya jumpa 3. Setakat saya jumpa 3. Tuan-tuan, bukan maknanya nanti kita sebut. Setakat saya jumpa 3. Allah sebut yang pertamanya apa? Syaitan. Okey? Dalam surah Yasin, baca setiap malam Jumaat. Ya bani Adam alla innahu innahu sekali lagi je. Tuan-tuan ni macam tak baca Yasin ya? Ke baca Yasin bid'ah malam Jumaat? Haji Afifi, baca Yasin malam Jumaat bid'ah tak? Haji Afifi, baca Yasin malam Jumaat bid'ah tak? Saya tanya Haji Afifi. Tak bid'ah ya? Baik. Hadirin semua, Allah Azza wa Jalla menyebut dalam surah Yasin, Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang amat nyata, walaupun tak nampak dari mata, tapi itu musuh yang sangat nyata. Dia selalu akan mengajak kamu dan bawa kamu kepada lembah kerosakan dan kehinaan. Itu musuh. Baik. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, kalau tak silap saya dalam suratul Munafiqun, Allah Ta'ala sebutkan siapa itu musuh? Tuan-tuan, disebutkan adalah golongan kufar. Tetapi kufar ini banyak jenis, bukan semua. Ada namanya kafir zimmi, yang ini bukan musuh. Ada yang namanya kafir musta'man, yang minta perlindungan keamanan, yang ini bukan musuh. Tetapi ada namanya kafir yang kebanyakan ataupun yang memusuhi atau menyimpan kebencian terhadap orang Islam, maka ini musuh. 2. Dan yang ketiganya Quran sebutkan, Quran sebut, bukan saya sebut, tuan-tuan, iaitu orang-orang munafik. Allah sebut dalam suratul Munafiqun. Apa ayatnya? Humul aduwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Humul aduwu, mereka adalah musuh. Fahdharhum, hati-hati dengan orang itu. Quran kata hati-hati. Baik tuan-tuan, kalau kita tak jadikan 3 ini sebagai musuh, tetapi menjadikan orang beriman yang datang kuliah sama-sama sebagai kebencian kita, orang yang sembahyang dalam masjid sama-sama orang yang kita musuhi, pengurusi yang kita tak suka, bukan pengurusi ni masjid di Afrika Selatan, kita musuhi dia, bendahari tak suka, kita musuhi dia. Tuan-tuan, maknanya kita telah mengambil musuh pada yang Quran tak suruh jadikan musuh. Okey? Itu kesilapan. Maka untuk jadikan orang itu musuh, mestilah dalam piawaian dan KPI yang disebutkan oleh Al-Quran. Adapun semua orang Islam, jadikan mereka saudara kita. Saudara kita tuan-tuan. Lebih kurang je lah tuan-tuan. Kalau kita selalu, saya duduk Gunung Apa, dia nak datang sini ni, lalu highway.
Jadi kadang-kadang tuan-tuan dia duduk depan tu, kita lorong sebelah kanan, kita kan nak cepat. Sebab tu saya datang selalu lambat, kan? Jadi kita duduk sebelah kanan, tuan-tuan. Orang ni dia tak nak ke kiri, tak nak ke kiri. Oh, kita kata udah lambat, kan? Dia tak nak ke kiri pula. Jadi kita lala kita masuk macam ni, masuk macam ni. Jadi masuk ke tepi tu tengok, oh. Saya tak sebut. Tak kisah lelaki ke perempuan, tuan-tuan. Kan? Tak kisah lelaki perempuan tak. Jadi kita kata, oh, janganlah. Mungkin dia tak perasan agaknya, ataupun mungkin keretanya tak boleh laju agaknya. Macam tu. Maknanya kita cuba, ataupun tak payah tengok. Bila kita tengok, jadi geram. Jadi tak payah tengok, jalan je tegak. Jalan je tegak. Yang paling kita menyayat hati, tuan-tuan, iaitu palas buka signal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, malah buka signal ni, tuan-tuan, menyusahkan orang. Jadi kalau bawa kereta, tolonglah signal tu pakai. Kalau tak nak pakai, cabut, jual dekat speedmart. Wah, senang. Ia akan menyusahkan orang dan menjadikan orang marah. Kita tak tahu dia nak belok ke tak belok. Tiba-tiba terus belok. Ya salam. Nampak tak? Jadi hadirin yang saya kasihan, wala tabaghadu. Jangan saling memusuhi dan membenci di kalangan kamu. Tapi apa dia? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah di kalangan hamba Allah yang bersaudara. Kita janji dengan kawan, kawan tak tepati janji. Dah, jangan bermusuhan. Kalau kita rasa tak selesa dengan dia, tuan-tuan, udah, kita campur dengan orang lain, begitu. Tapi jangan musuh dengan dia. Ada masa jumpa, senyum lagi tak apa. Ya, jangan bermusuh dengannya. Sambung, wala tadabaru. Akibat permusuhan akan berlakunya tadabaru. Tuan-tuan, tadabaru ni penting dan banyak berlaku, minta maaf kita sebut. Apa itu tadabaru? Tadabaru ni apa? Niaga. Tuan-tuan, tengok ni. Tadabaru, ambilnya daripada perkataan dubur. Dubur ni apa, tuan-tuan? Dubur di belakang. Apa makna belakang? Jangan saling membelakangkan saudara kamu. Maknanya apa? Ada dua makna. Makna zahir dan makna batin. Haji ni saya sebut belakang, dia dah pusing dia. Dia kata, ni sab pintu belakang dia apa, Ustaz? Dah. Bukan itu, tuan. Hadirin semua, tuan-tuan perasan tak? Tengok orang kalau bergaduh, tuan-tuan, bergaduh, dia jalan, kawan tu duduk situ, dia pun buka pintu masjid. Buka pintu masjid, masuk. Dia pun ada. Dia nampak kawan tu, uish. Faham tak? Faham tak? Dia datang, Allah Pak Haji ni pula. Lalu dia membelakangkan. Ataupun dua-dua jalan datang. Yang itu masuk, Haji Afifi dia buat akikah anak dia yang baru lahir, contohnya, tuan-tuan. Doa. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Baik. Hadirin semua, itu semua benda yang harus pada akal, walaupun mustahil pada adat. Akal harus, maknanya boleh jadi. Haji Afifi insya-Allah. Senyum je. Saya doakan amin, mudah-mudahan. Baik, hadirin semua. Tuan-tuan, apa tadi saya cakap? Dia buat akiduri majlis akikah. Contoh je, ya, contoh saja, tuan-tuan. Buat majlis akikah. Tuan-tuan, dalam masjid ni ada orang yang seorang tu dia memang tak ngam. Tak ngam lah, tuan-tuan. Okey? Tak ngam, tuan-tuan. Yang ni partinya lain, ni partinya lain. Lepas tu dalam WhatsApp tu gaduh, tak pernah nampak muka. Sekali buat majlis akikah, dia datang, kawan tu pun datang. Dia kata, yang tu pun patah balik ke belakang. Wala tadabaru. Jangan belakang membelakangi. Maksudnya begitu. Pesanan Nabi, jangan belakang membelakangi. Tuan-tuan, kalaupun berat, salam je. Dah, lepas tu pergi makan tempat lain. Kan? Jadi jangan belakang membelakangi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebencian yang memuncak kepada seorang itu. Ustaz, kalau salam mau ke lain, jangan jadi. Gagah lagi lah daripada belum jumpa dah pusing belakang. Itu satu makna. Makna yang kedua apa dia? Hatinya saling membelakangi. Maknanya apa, tuan? Bendahari, tuan,
dengan AJK kebersihan, dia memang tak maaf. Jadi dia punya sikap apa dia tuan? Apa je cadangan daripada bendahari, dia akan lawan cadangan itu. Dia punya stand bukan untuk bincang, tapi apa je yang datang daripada orang tu, hatinya telah menolak awal. Ini pun Nabi kata jangan jadi begitu. Tuan makcik-makcik, bagi-bagi, hal ehwal wanita Islam masjid, kalau ada masyarakat, jangan saling belakang membelakangi. Ini tuan-tuan, hasad, benci, tanajus, belakang membelakangi, semua itu perangainya dekat sini, dekat hati. Okay? Yang belakang tu badan, tapi sebabnya hati. Okay? Ini namanya penyakit hati. Penyakit hati ni tuan-tuan lebih bahaya daripada penyakit coronavirus. Betul, coronavirus bahaya juga. Tapi hal ini pun bahaya juga, kerana yang ini mengakibatkan datangnya dosa. Dan kalau tak dirawat sehingga mati, dia boleh diazab di dalam kubur. Adapun coronavirus, kalau dia mati disebabkan virus, dan kita mohon kepada Allah keselamatan dan keafiatan daripada penyakit itu, amin, tuan-tuan, dia tidak akan dikenakan dosa. Kalau mati, berbanding dengan orang yang mati penuh dengan sifat hasad, dengki, kebencian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mulai saat ini lapangkan dada kita. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ada satu tempat tuan-tuan, kuliah muslimat contohnya tuan-tuan. Kalau saya kuliah tu, nanti mesti ada seorang makcik ni dia suka tanya soalan. Tapi kadang-kadang kalau dia tanya soalan tuan-tuan, orang lain anggap soalan tu soalan bodoh, tapi tetap tanya. Bukan satu, banyak. Tuan-tuan, jadi orang tu bila nanti dia tanya, Ustaz, tak payah layan lah Ustaz, macam tu kalau tanya soalan Ustaz. Dia pun bukan dengar, tak dah cakap dah. Makcik, sabar makcik, dia pun tanya soalan je pun. Maknanya apa? Udah, jangan simpan apa-apa. Dia bukan buat kesalahan besar, dia tanya soalan cuma luar tajuk je. Hadirin semua. Jadi saya katakan dia, jangan letakkan apa-apa judge kepada dia. Jangan. Itu bukan benda besar. Okey, itu bukan benda besar. Itu benda biasa. Saya yang tukang jawab, bukan makcik yang jawab. Yang susah kan saya. Gitu. Hadirin semua, kadang-kadang perkara itu jadikan sesama muslimah benci membenci. Sesama muslimin benci membenci. Okey, ada sikap-sikap itu. Kita boleh nak tegur, puan nak tanya puan boleh, tapi tanya satu je lah, jangan tanya 3 soalan. Nampak? Kami pun nak tanya juga. Begitu hadirin semua. Jadi perkara ini perlu diambilkan. Jangan ada kebencian sesama muslim, melainkan dengan sebab yang dibenci oleh Allah. Itu saja. Ya, kita cubalah tuan-tuan. Saya pun bukan kuat. Kadang-kadang tengok muka orang tu geram juga. Tapi kita jangan lama-lama. Nabi sebut dalam hadis ini tuan-tuan, hadis yang sama, Nabi sebut apa dia? La yahjural muslimu akhahu thalatha ayyam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpaling daripada saudara se-Islamnya itu lebih 3 hari. Kalau dia bergaduh, berkelahi, dia tak ada baru tadi, dia tidak bertegur balik semula dalam tempoh 3 hari. Dia dikira orang yang memutuskan silaturahim. Dan Nabi sebut orang yang paling baik antara dua itu yang paling memulakan salam. Tuan-tuan, dia kata, alamak dah 2 hari dah, tinggal 1 hari lagi bagi ni. Pergi juga masjid, jumpa dia salam. Yang memulakan salam, dia telah memecahkan benteng permusuhan tadi. Itu orang yang paling baik dalam pandangan hadis Nabi SAW. Senang ke susah tuan-tuan? Susah. Tapi inilah agama Islam. Agama yang tak nak orang Islam bersengketa, berpecah belah. Dia nak orang Islam hidup dalam keadaan aman, damai, sentosa, bahagia, berkasih sayang, harmoni. Ini Islam. Dia tak benarkan dalam anggota masyarakat itu saling berpecah belah dengan bukan sebab yang Quran dan hadis ataupun Allah dan Rasul benarkan untuk berpecah. Okey? Benarkan. Selain itu, jangan.
Kalau sebab duit ke, sebab mesyuarat ke, sebab pandangan berbeza ke, jangan sampai mengakibatkan kebencian dan permusuhan. Boleh tuan? Baik. Hadirin yang saya kasih sekalian. Weh, dah 9.40 dah. 20, Masya Allah. Ajib sekali. Weh, aku cakap pasal soalan dah, tanya soalan dah. Silakan. Nah. Tak apa, bukan dengan sebab kebencian. Kita tak benci dia, cuma kita tak nak jadi masalah hati pula kita dengan dia. Betul? Hadirin semua, ni ayat untuk saya tu. Ha? Yang bagi cakap ya. Ya, okey. Ha? Oi, tanya soalan lagi, silakan. Tuan-tuan jangan marah ya tanya soalan ni. Silakan. Bismillah. Silakan. Betul faham. Kalau tak nanti jadi masalah hati pula. Kan? Kita nak salam, dia tak nak salam. Baik tuan-tuan. Yang ni imam pandai, cuma belum habis belajar. Di mana kita? Haji Afifi, salam lepas sembahyang boleh ke tak boleh? Haji Mahfuz, salam lepas sembahyang boleh ke tak boleh? Lepas berdoa. Hadirin semua, saya memang dengar lama. Ini bukan tajuk hadis ni, ini tajuk hukum. Okey, tajuk hukum. Perbahasan hukum tentang salam selepas salat. Jadi ada dia berkata, mana ada hadis Nabi suruh lepas sembahyang doa salam orang. Tuan-tuan, betul tak? Memang betul. Lepas sembahyang suruh zikir. Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah kan? Lepas tu doa. Baik, lepas doa, siapa yang nak cabut lagi, cabutlah. Tetapi soalannya, salam itu ada tak anjuran daripada Nabi untuk bersalam? Itu soalannya. Jawapannya ada. Nabi sebut dalam hadis yang amat kuat sekali, tidaklah bersalaman dua orang Islam melainkan akan gugur daripadanya akan dosa-dosanya. Dan orang yang paling baik daripada dua itu yang paling baik bukan. Dan sifat Nabi itu bila bersalaman, orang itu akan cabut dulu, bukan Nabi yang cabut dulu tangannya tadi. Hadirin semua, khusus menyebutkan lepas salat memang tak ada. Tetapi hadis ini tak ditentukan waktunya bila nak salam. Berbetulan kawan kita duduk sebelah kita, salam. Faham tak? Jadi salam ini masuk ke dalam umumnya lafaz hadis Nabi SAW itu. Faham tak? Hadis Nabi itu. Baik, kalau dia kata Ustaz, salam okeylah, tapi selawat nak buat apa? Dua-dua tak ada salah. Yang salahnya tuan-tuan wajibkan aktiviti itu sebagai aktiviti wajib. Maknanya makmum semua jangan bangun, mesti kena salam, mesti kena selawat. Dah. Siapa yang nak terus bangun sembahyang sunat, biarkan dia sembahyang sunat. Nah, siapa yang nak balik, biarkan mereka balik. Tapi siapa yang rasa nak salam, lama tak jumpa kawan, salam. Dan sunnah di dalam bersalam itu memandang wajahnya kepada wajah. Jadi kalau imam tu kata, dah ni tak ada sunnah, saya tak nak salam, tak ada sunnah. Tuan-tuan, dia itu telah melanggar sunnah Nabi yang paling besar. Apa dia? Nanti kita sebut dalam hadis ini. Apa dia tuan? Wala yahqiruh. Jangan meremeh-remehkan orang Islam yang lain. Ini larangan daripada hadis. Faham ni? Tak boleh. Tuan-tuan, orang Islam, cuba bayangkan perasaan orang yang datang ke kita, salam. Saya tak nak salam. Pasal apa? Pasal salam bid'ah. Tuan-tuan, bayangkan perasaan orang tu yang dahulukan tangan, dia nak salam.
Tapi kalau imam tu tengok dekat situ ada sampul, mesti dia bersalah. Gaji semayang. Baik, tak apa tuan-tuan, saya pun tak tahu imam tu apa semua. Cuma kita gini tuan-tuan, itu tindakan dia. Yang tindakan kita apa dia tuan-tuan? Teruslah bersilaturahim. Dan jangan letakkan kebencian kepadanya. Cuma kalau kita tahu dia ni jenis tak suka nak salam orang, dah tak payah salam. Faham tak? Kenapa? Kerana kalau kita pergi paksa juga salam, akan mengakibatkan kebencian dan permusuhan. Kita tahu dia ni tak suka salam, dah. Faham tak? Dah tak payah salam. Itu prinsip yang dia pegang, tak nak salam, dah. Faham tak? Kita jangan marah dia. Kerana itu kehendak dia. Tetapi kita dengan orang lain boleh teruskan bersalaman. Dengan pandang wajah muka Ustaz, dia tarik muka, itu dia punya pendirian, tak apa. Okey? Wah, ajar Hafiz. Ya. Menghadap macam ni sama, masuk sebelah kiri. Kiblat macam ni. Okey. Berjalan begitu. Okey. Sebelah kiri maknanya kita akan mengkanankan kiblat, betul? Okey. Jadi sunnahnya dapat sebelah kanan, maksudnya macam mana sebelah kanan? Okey. Oh, patutnya belok ke sana. Oh, faham. Baik. Hadirin semua, disebutkan dalam hadis yang tuan-tuan boleh jumpa hadis ini di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Apa katanya dalam hadis tersebut? Katanya adalah Nabi SAW itu menyukai berkanan. Yuhibbut tayamun, suka berkanan dalam banyak perkara. Tetapi adakah berkanan itu wajib? Tidak, tetapi Nabi suka, dan kalau kita buat itu menjadi kesukaan Nabi. Dan bagus kalau dapat begitu. Okey tak? Tetapi andai pintu keluar masjid itu memang ngalanya ke kiri, kalau kita pusing ke kanan, sudah kena tawaf masjid pula tuan-tuan, maka itu dipanggil sebagai maslahah. Masuk pula kepada hadis yang lain. Hadis lain apa? Nabi kata aisaruhuma ma lam yakun isman, selama benda itu mudah bagi kamu, ambil yang mudah selagi tak berdosa. Pergi masjid jalan kaki dengan pergi masjid naik motor, mana lebih baik? Haji, yang ikut sunnah yang mana? Haji B yang ikut sunnah yang mana? Jalan kaki. Jalan kaki. Betul? Yang ikut sunnah jalan kaki. Tetapi Nabi yang sebutkan dan berjalan kaki itu juga yang menyebutkan kalau ada yang lebih mudah, gunakan yang lebih mudah selama yang mudah itu tak berdosa. Faham? Faham? Jadi kita kata yang mudah naik motor, pergi naik motor. Faham tak? Tapi kalau kita rasa nak jalan kaki, buatlah jalan kaki. Tetapi Nabi kita kata apa? Aisar, hadis sahih, aisar huma ma lam yakun ithman. Ambillah yang paling mudah dalam perkara urusan macam duniawi ini, ambil yang paling mudah selama yang mudah itu tak dosa. Tapi kalau kita rasa ustaz yang mudah naik motor, tapi motor tu motor curi, dosa. Tak boleh. Aisyah rumah yang paling mudah selama tak berdosa. Nampak benar? Kita nak catat pengajian dengan rekod pengajian. Kita kata rekod lagi mudah daripada catat. Rekod lah. Rekod pun tak berdosa, tulis pun dosa. Tapi rekod lebih mudah. Sebab kita tidur pun tetap ada rekaman. Nampak? Benar? Sambung ni. Weh, banyak lah. Jatuh. Orang tu pula. Haji dah. Belum. Tapi sekarang ni ada sunnah corona ni gitu je. Benar tak?
Bagus soalan ni tuan-tuan. Kena dah corona tuan-tuan. Tak kena dah corona tajuknya tuan-tuan. Memang kena dengan situasinya tuan-tuan. Dan Malaysia pula sedang mencatatkan peningkatan. Nurse, berapa peningkatan Malaysia sekarang bilangannya? Sekarang berapa? 149 orang suspek terhadap coronavirus. Hadirin semua, maka KKM mengeluarkan kenyataan kita digalakkan, bukan diwajibkan, digalakkan kalau bertemu dengan orang ramai, maka kita sapunya dengan cara begini. Okey, dengan cara begini, bukan dengan cara bersalaman. Hadirin semua, baik. Apa pula jawapannya Ustaz? Wallahu alam, apa yang saya boleh jawab, jalan bersalaman yang paling baik itu adalah tasafahani. Begini, tasafahani. Itu yang paling baik sekali. Dan itu yang Nabi buat. Okey, tasafahani, bersalaman begini. Andainya bersalaman begini dengan zon yang kuat, zon maknanya sangkaan yang kuat di tempat yang memang ada tersebarnya, contoh di Seri Petaling, kan? Di Seri Petaling contohnya, ataupun di mall-mall yang besar contohnya, memang dikenali di sana kawasan ramai orang sedang terkena penyakit itu. Lalu untuk mengakibatkan diri daripada mudarat, tuan-tuan, untuk menjaga maslahat dan menolak mudarat, kita tukarkan penghormatan itu dengan begini. Jawapannya adalah harus dan boleh, tidak ada masalah. Okey, kerana kita belajar dalam hadis sebelum ni, ingatlah hadis pendek tu, 2 perkataan. La darara wa la dirara. Nabi kata apa? Semampunya tolaklah apa kemudaratan yang akan berlaku. Jadi kalau tempat itu diyakini ataupun sangkaannya kuat, kata doktor, tempat ini zon merah. Okey, jadi untuk selamat supaya tak berlaku itu, maka jangan bersalaman. Kita pun letakkan begini, jawapannya boleh. Tapi tuan-tuan, kalau dekat kampung pedalaman, di Selangor, di Bota, memang langsung tak ada isu itu. Tuan-tuan, lepas sembahyang masjid, kurang sesuai dan kena. Andai kuat sangkaan itu ada, kita buat begitu, baik untuk mengelakkan mudarat. Tapi kalau memang tak ada isu tu, jadi sengaja begini, saya eloknya adalah salam dengan cara yang sempurna. Boleh Haji? Kerana dalam, tengok tuan-tuan, tengok, katalah tuan-tuan, dekat belakang sekali sana ada saudara saya masuk kuliah. Jarang-jarang dia datang, tapi dia ada pernah masuk. Saya memang ada pun saudara sini, saudara sebelah betul duduk dekat sini. Dia datang, masuk, duduk di sini. Masa datang belakang, saya betul, dia lah. Apa saya nak buat hormat dia? Saya buat macam ni. Betul? Perbuatan ini ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab Bahrul Madhi oleh Syekh Muhammad ibn Idris al-Marbawi pada menyatakan tentang bab salam, andai tidak memudahkan kamu untuk bersalaman dengannya, cukup dengan memberikan isyarat dengan tangan kanan. Dia angkat kanan, kita angkat kanan. Nampak? Ni, Assalamualaikum. Saya rasa banyak dah, saya dekat dalam kereta tengah lalu kecil, maka dia pun angkat. Itu adalah lambang penghormatan yang kita boleh sepertikan, katakan salam. Kerana jauh, takkan saya kena bunyi kereta makcik. Makcik tu pun tak boleh dah. Ya, sama macam Raja Aswad, tak boleh nak kucuk, diletakkan dengan isyarat saja. Boleh faham tak? Jadi ini juga lambang. Jadi kalau tak, kita buat macam ni saja. Wallahu a'lam. Kalau zonnya yang kuat, boleh merebak. Tapi kalau tak, salam itulah jalan yang terbaik. Okey, iza tasafahan. Woi, bila nak berhenti ni? Ya, boleh. Okey, bagus soalan ni. Baik. Boleh tak kalau orang itu ada simptom lebih baik dia tak datang masjid? Jawapannya iya. Dan boleh tak orang itu kalau ada simptom coronavirus tak pergi sembahyang Jumaat? Jawapannya iya. Tapi ingat, mesti dengan pengesahan doktor yang adil. Kalau dia memang malas nak pergi sembahyang Jumaat, dia kata, doktor, tolonglah cek saya. Ceklah, tolonglah, cakaplah demam. Keluarkan MC, memang tak pergi Jumaat, yang tu tak boleh. Kalau doktor kata kamu ada suspek,
Kita mohon kepada Allah keselamatan dan keafiatan, tuan-tuan. Jadi kamu ni kalau boleh jangan pergi dekat tempat orang ramai, takut merebak. Jadi kalau itu yakin dengan seorang doktor yang adil, Muslim adil, tuan-tuan, maka dia boleh duduk di rumahnya hatta solat Jumaat tidak diwajibkan ke atas dia, kerana khawatir mudarat itu tersebar kepada manusia. Boleh tak? Okey, semampunya. Okey, pada kadar yang boleh dikatakan. Tapi kalau kampung tu memang dah ramai kena, jadi buatlah Jumaat bersama-sama pesakit itu semua. Maknanya kumpul dekat satu tempat, Jumaat bersama-sama. Okey tak? Faham tak? Maknanya suspek tu dah ada 50 orang. Buatlah Jumaat sama-sama. Kan? Ha? Imam tu pun sakit juga. Khatib tu pun sakit juga. Wallahu a'lam. Hadirin semua. Okey sini. Habis ada sudah saya. Ya. Sama ada kuat ke atau yang sahabat yang terdekat atau orang lain pun, jadi bermasalah lah. Jadi dia kata saya ada jumpa ni, jadi dia kata kalau saya nak maaf ke dia hari yang mulia. Jadi dalam masa jangka panjang tu nak dapat lagi dia mati, macam mana tak? Mana terlebih abad? Yang mati tu dia lah, bukan kita. Ada dia lah. Dia. Ya sungguh lah, ni betul soalannya, betul tak? Okey. Jawapannya yang nak minta maaf kita. Kita kalau boleh nak jumpa dia dan nak minta maaf kat dia. Tapi dia yang tak nak jumpa kita, melainkan dia kata raya baru boleh jumpa aku. Faham? Pasal apa? Pasal kalau datang selain raya tak ada kuih raya. Kalau datang hari raya ada kuih tak sekali. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, jawapannya kita tak bersalah. Kerana kita sudah inginkan perdamaian dengannya. Tetapi dia yang menolak pintu perdamaian. Okey, maka kalau berlaku kematian ke atas dia, insya-Allah kita telah ikhlas nak baik dengan dia, nak berdamai dengan dia. Okey, itu yang telah kita wujudkan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Lepas tu kita habis berhenti kat sini. Okey? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan masa dah lepas. Jangan kamu menjual di atas jualan orang lain. Tuan-tuan, ini penting. Lagi orang yang bisnes. Saya dalam grup Meru ni ada satu grup namanya Amal Muamalat. Kan? Saya pun tak tahu macam mana boleh terjebak dalam tu. Okey? Tapi sampai sekarang saya tak keluar. Itu geng-geng Meru yang berniaga duduk dalam tu berniaga. Tapi baguslah tuan-tuan, bagus. Tuan-tuan saling tolong-menolong, tuan-tuan. Ada yang jual serai, ada yang jual ikan, ada jual perkasam, ada macam-macam lah tuan-tuan. Menarik juga tuan-tuan ya. Rupanya depan saya ni ramai businessman. Nampak je tu bangka tuan-tuan ya. Baik. Ada yang semua. Baik, ada yang semua. Tuan-tuan tengok. Ada yang semua. Marah. Baik, ada yang semua tengok. Tuan-tuan. Ini adalah adab dalam bermuamalat. Nabi ajar supaya tak berlaku krisis dalam hubungan kemanusiaan. Apa Nabi kata? Jangan jual di atas jualan orang. Contoh tuan-tuan, Haji Mahfuz jual ikan kembung sekilo RM13, 3 kilo RM13. Contohnya. Tuan-tuan, saya pun pergi dekat kedai dia. Masih dalam proses bertanya. Sekilo berapa? Sekilo RM13. Sekilo 3 kilo RM13. Baru tanya yang besar-besar dia tak? Datang orang kedai sebelah, pergi dekat Haji Mahfuz. Saya datang kat saya. Dia kata, Ustaz, kedai saya lagi murah Ustaz, 3 kilo RM3. Kawan ni masih di dalam rundingan dengan orang itu. Faham? Maka dia mencantas pelanggan ataupun orang yang nak membeli dengannya, hukumnya haram, tidak boleh berdosa. Sebagaimana tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Faham? Orang ni datang pinang anak orang tu. Betul? Bila dia pinang, orang tu boleh ambil gambar masuk Facebook. Inilah tunang saya. Bila orang lain tengok, cantik tunang dia. Dia pun hantar meminang dekat perempuan tu. Faham tak?
Jawapannya haram dan tidak boleh, melainkan selepas hubungan pertunangan itu putus, baru dia boleh masuk meminang. Orang yang sedang dalam transaksi jual beli, dalam rundingan jual beli, belum diputuskan lagi hubungan itu, tidak boleh ada orang lain mencelah ambil pelanggan itu. Ini adab dan akhlak dalam berniaga. Tuan-tuan mana jumpa dalam agama lain ajaran seperti ini? Islam dan Nabi kita SAW mengajarkannya. Kalau orang tengah membeli, biarkan dia buat pilihan dengan sempurna. Nak beli, beli. Tak nak beli, dia pun keluar daripada tempat itu. Barulah kita kata, tuan sini. Saya jual lagi murah. Tak apa. Pelanggan tu bermasalah dan dosa. Tak boleh, dengar. Dia tak boleh buat satu jualan sedangkan orang itu berada dalam hubungan jualan dengan orang lain. Sampai pun itu dinamakan namanya khiyar majlis. Dia dalam majlis pilihan. Contoh orang tu masuk minimarket ini, dah masuk, dia pun tengah cari barang. Wakil kedai sebelah dia masuk dalam. Dia kata, "Mak, bagi sebelah lagi murah. Susu market sebelah lagi murah." Kawan tu keluar balik semula. Nampak tuan? Itu tidak boleh, kerana pun akan mencetuskan permusuhan, perbalahan dan perkelahian di kalangan manusia. Andai kata dia beli yang sebelah memang murah, balik ke rumah, tiba-tiba rosak, expired rupanya, barang expired. Akhirnya dia akan bermusuh dengan kawan ni yang jual expired, dan orang ini akan bermusuh dengan dia pula kerana curi pelanggannya. Betul? Maka Islam menolak daripada awal segala pintu yang menyebabkan manusia ini berkelahi dan bertelagah. Ini adab dalam berjual beli. Maknanya jangan curi. Melainkan pelanggan tu kata, okey, minta maaf tuan, saya tak jadi nak beli, saya cari tempat lain dulu. Dia pun keluar, orang tu bagi sini. Masuk. Nampak tak? Itu boleh. Itu berlaku biasanya kalau kita pergi ke Indonesia ke, pergi ke pasar-pasaran, pasar tepi jalan tu kan. Kita pergi nak beli baju kat sini, orang sebelah tak boleh ambil dulu. Sampai dia kata, okey, terima kasih, saya nak tengok yang lain dulu. Bang, sini bang, boleh. Setelah diputuskan hubungan dengan penjual itu, baru boleh orang lain ambil dia sebagai pembeli. Jangan kamu menjual di atas jualan orang lain. Ataupun tuan-tuan, orang tu tempah barang dengan kita. Dia kata, "Ustaz, Haji Mahfuz, saya nak order ikan kembung sekilo. Besok saya ambil." Dia pun dah ambil, simpan dekat rumah untuk saya. Tuan-tuan, tiba-tiba kawan sebelah dia datang, "Ji, ada ikan?" "Ada, tapi ni Ustaz punya." "Berapa jual sekilo?" "Sekilo RM10. "Tak apalah, aku bayar RM15, aku beli dulu." Tak boleh. Tak boleh, walaupun untungnya lebih, kerana dia sedang berada dalam transaksi perjanjian. Tak boleh menjual barangan orang kepada orang lain, melainkan setelah diputuskan. Dia kata, "Ustaz, jadi tak nak beli?" Saya kata, "Tak apa Ji, tak jadilah." Baru boleh diterus jual dengan orang tu dengan harga RM5. Faham tak? Sebabnya kalau orang tu beli dengan harga RM5, lepas tu saya datang, "Ji, ikannya mana?" "Alamak Ustaz, ikannya dah ada orang ambil." Bukankah kita dah berjanji? Nampak? Akan jadi masalah hubungan hati. Betul? Islam menolak daripada awal segala punca-punca itu. Wallahu a'lam wa ajallu wa akram. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan akan datang, tolong ingatkan, berhenti kat sini ya. Siapa yang nanti mesej saya, Haji Bidari ikut saya.